Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hai, bersama lagi dengan saya Cikgu Faiz di dalam channel YouTube saya IR Faiz NG. Baik, hari ini kita akan meneruskan lagi sesi pembelajaran kita bagi sejarah tingkatan 2 bab 1 Kerajaan Alam Melayu. Hari ini kita akan teruskan lagi untuk subtopik 1.3, iaitu memerihalkan kerajaan alam Melayu yang masyhur. Sebelum tu, apa dia yang dikatakan memerihalkan tu? Memerihalkan itu adalah kita nak terangkan lah, ataupun kita nak huraikan tentang kerajaan alam Melayu yang masyhur. Okey, sebelum tu cikgu harap kamu telah bersedia dengan buku teks kamu, dan kamu boleh buka pada muka surat 9. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, baik. Di hadapan kamu ni adalah gambar peta. Kalau kamu tengok di peta ni, ada beberapa nama. Nama-nama ini adalah nama kerajaan alam Melayu yang masyhur. Kita dah tengok kan kewujudan kerajaan alam Melayu ni pada kelas yang lalu. Jadi hari ni kita nak terangkan kerajaan alam Melayu ni. Ada Champa, ada Angkor, ada Funan, ada Kedah Tua, Gangga Negara, Sriwijaya dan juga Majapahit. Okey, cikgu teruskan lagi. Okey, baik. Sila tengok muka surat 9 jika video cikgu ni kurang jelas tulisan dia. Okey. Baik. Kerajaan alam Melayu yang masyhur. Jadi kerajaan alam Melayu yang masyhur ni dia termasuklah tengok yang cikgu highlightkan ni, ada Funan, Champa, Sriwijaya, Angkor, Majapahit, Kedah Tua dan juga Gangga Negara. Ini kamu kena tahu. Dia masyhur ni sebab apa? Dia antaranya adalah dari segi aspek pemerintahan dia, ekonomi dia, agama dia dan juga kemunculan pelabuhan-pelabuhan pada masa itu. Okey, yang pertama kita akan tengok kerajaan Funan. Okey, kerajaan Funan ni kita tengok yang cikgu highlightkan ni. Okey, kerajaan Funan ni dia berpusat di Vyadapura. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Dan diasaskan oleh seorang Brahmin. Nama dia Kaundia. Ni pun kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, beliau ni dia berkahwin dengan Soma, iaitu seorang pemerintah wanita di Sungai Mekong, dan dibentuk kerajaan Funan tersebut. Okey, Sungai Mekong ni di mana? Sungai Mekong ni di Thailand. Okey, kalau tengok peta tadi ni kerajaan Funan ni kawasan ni di Thailand. Okey, dia masyhur masa bila kerajaan Funan Okey, dia masyhur semasa pemerintahan Fan Xi-men. Masyhur ketika pemerintahan Fan Xi-men. Beliau ni telah luaskan empayar Funan ni ke Sungai Mekong hingga ke Teluk Chamra dan di sebelah timur. Kemudian dia kuasai pula selatan Myanmar sampai ke segenting Kra. Ini bersempadan dengan Myanmar. Punya besarnya dia punya orang kata apa, empayar Funan pada masa itu. Okey, dengan kejayaan ni membolehkan Funan ni dia menguasai jalan perdagangan antara timur dan barat. Jadi kesan dia pada abad ketiga, Funan ni dijadi pusat perdagangan utama di alam Melayu. Raja terakhir dia adalah Raja Rudravarman. Jadi serangan daripada kerajaan Chenla yang terletak di utara Funan ni menyebabkan kerajaan ini merosot. Itu yang kamu kena tahulah untuk kerajaan Funan. Tu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, baik. Yang kedua, masih dalam muka surat 9, kerajaan Champa. Okey, kerajaan ni dia diasaskan oleh Chulin pada tahun 192 Masihi. Jadi pusat dia di Indrapura. Tengok kerajaan Champa tu di mana? Ni dia dekat atas ni. Dia dekat-dekat je ni.
Okey. Jadi campa ni dia selalu berhadapan dengan serangan dari Daivet. Daivet ni merujuk kepada kawasan utara Vietnam pada hari ini. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, Chun Lin ni dia punya apa macam mana cikgu nak cakap, dia punya jasa dia lah. Dia berjaya membebaskan campa ni dari pengaruh Cina. Okey, zaman bila campa ni masyhur? Campa ni dia masyhur semasa pemerintahan Cibonga. Jadi beliau ni berjaya mengatasi ancaman Daivet tadi. Daivet yang merujuk kepada kawasan utara Vietnam tadi, hingga lembah sungai. Dia berjaya mengatasi ancaman Daivet dan berjaya meluaskan empayar campa ni ke wilayah Daivet hingga ke lembah Sungai Merah. Jadi itu kadang-kadang selalu ditanya dalam soalan. Jadi kamu kena tahulah. Jadi serangan campa ke wilayah Daivet ni berjaya membunuh Raja Tran Diu Tong. Jadi pemerintahan Daivet. Jadi pemerintahan beliau ni mendapat pengiktirafan daripada dinasti Ming pada tahun 1369. Jadi kemerosotan kerajaan campa ni dia bermula apabila pemerintah dia masa tu, nama dia Indra Varman, meninggal dunia pada tahun 1441. Jadi Daivet dia ambil balik peluang ni dan lancar ke serangan ke campa pada tahun 1471. Jadi campa ni akhirnya ditawan oleh Daivet. Itu kamu kena tahulah, kamu kena baca. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya Kerajaan Sriwijaya. Di mana Kerajaan Sriwijaya ni? Okey, di sini. Kalau sekarang ni di mana ni? Sekarang ni di Indonesia. Okey, kita sambung balik. Siapa yang mengasaskan Sriwijaya? Yang mengasaskan dia adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Ini selalu ditanya dalam soalan. Dia asaskan pada tahun 683 Masihi di Palembang. Palembang ni di mana ni? Palembang ni di sanalah. Kalau kamu belajar tentang Kesultanan Melayu Melaka, Parameswara dia berasal daripada Palembang. Jadi beliau ni Dapunta Hyang Sri Jayanasa ni memperkukuhkan kerajaan Sriwijaya dengan menakluk semua kawasan sekitarnya seperti Bangka dan Taruma. Jadi masa bila Sriwijaya ni dia masyhur? Dia masyhur ketika pemerintahan Sangramadan Nanjaya. Nak sebut susah, pada abad ke-8. Jadi Sriwijaya ni dia berjaya menakluk Sumatera Selatan, Myanmar sampai ke atas. Bayang daripada Indonesia tadi sampai ke selatan Myanmar. Tanah Melayu pun dia takluk pada masa tu, dan juga segenting kera. Okey, jadi penaklukan ini membolehkan Sriwijaya ni dia kuasai jalan laut antarabangsa, iaitu masa tu apa jalan laut yang penting? Selat Melaka dan juga Selat Sunda. Okey, ni di sini Selat Melaka ni, dia ni menawan sehingga ke atas ni, ke kawasan ni dia tawan ni. Sriwijaya dia punya hebat masa tu. Tanah Melayu ni, jadi kawasan ni dia kuasai. Jadi jalan perdagangan ni dia yang pegang pada masa itu. Okey. Jadi ini menjadikan Sriwijaya ni dia kuasa perdagangan utamalah di alam Melayu, selain daripada terkenal sebagai pusat perdagangan. Untuk pengetahuan kamu juga, Sriwijaya ni dia merupakan pusat bagi pengajian agama Buddha. Jadi nak jadikan cerita, serangan tentera Chola dari selatan India. Tentera Chola ni daripada India pada tahun 1025 menyebabkan kerajaan Sriwijaya ni jadi lemah. Okey, itu kamu kena tahu. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya Kerajaan Angkor.
Kerajaan Angkor ni di mana? Okey, kerajaan Angkor ni dia dekat je dengan Funan. Dia dekat atas sikit ni. Ni adalah kerajaan Angkor. Okey, kita teruskan lagi. Kerajaan Angkor ni dia berpusat di Hari Haralaya. Dan diasaskan oleh Jayavarman II dari Chenla. Kamu kena tahu ni, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Jadi beliau ni berjaya menyatukan wilayah di lembah Sungai Mekong, maka terhasillah kerajaan Angkor. Jadi masa bila kerajaan Angkor ni masyhur? Okey, dia masyhur semasa pemerintahan Suryavarman II. Beliau ni berjaya meluaskan empayar Angkor ni sehingga ke sekitar lembah Sungai Mekong hingga ke selatan Myanmar. Okey, beliau ni juga berjaya menghalang ancaman daripada Champa dan juga Daewet. Jadi selain daripada tu ada wujud jalinan perdagangan antara pedagang tempatan dengan pedagang-pedagang luar semasa pemerintahan beliau. Jadi usaha beliau ni diteruskan pula oleh pemerintah yang selepas itu dan telah berjaya meluaskan empayar Angkor ni sampai ke sempadan A6. Jadi beliau membina Angkor Thom. Masa itu beliau membina Angkor Thom dan mendirikan 102 buah hospital. Okey, jadi selepas kematian Jayavarman II, tadi yang mula-mula tu Suryavarman II. Jadi lepas Suryavarman II diteruskan lagi oleh Jayavarman II. Jayavarman. Okey, masa Jayavarman itu beliau meluaskan empayar Angkor ni sampai ke sempadan A6. Jadi beliau membina Angkor Thom, mendirikan hospital. Okey. Jadi lepas kematian Jayavarman ni, Angkor ni dah mula lemah. Jadi serangan Siam pada tahun 1594 melemahkan kerajaan Angkor. Okey, ini pun kamu kena tahu, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, seterusnya Kerajaan Majapahit. Okey, di mana kerajaan Majapahit ini? Okey, kita tengok. Kerajaan Majapahit ni ni di bawah ini. Dia dekat je ni sebenarnya. Di mana Majapahit ni sekarang? Majapahit ni sekarang di Indonesia. Okey, kita teruskan lagi. Okey, siapa yang mengasaskan kerajaan Majapahit? Ni kamu boleh tengok dalam buku teks kamu pada muka surat 12. Kalau tak jelas slide cikgu ni. Okey, dia diasaskan oleh Radin Wijaya dengan bantuan tentera Mongol dalam perebutan kuasa di Jawa pada tahun 1294. Jadi kerajaan Majapahit ni dia berpusat di kota Truolan. Ni selalu ditanya dalam soalan. Okey, masa bila kerajaan Majapahit ni masyhur? Okey, dia masyhur bermula dengan pelantikan Patih Gajah Mada sebagai Perdana Menteri Majapahit. Ini pun selalu ditanya dalam soalan. Siapa yang melantik dia ni? Yang melantik dia ni adalah pemerintah Tribuana Tunggadewi. Jadi Patih Gajah Mada ni dia berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan kerajaan Majapahit. Jadi beliau juga mula meluaskan tanah jajahan dia ke Pulau Jawa, pesisir pantai timur Sumatera, pesisir selatan dan barat Pulau Borneo. Maknanya dia sampai ke kawasan ni. Dia sampai ke kawasan ini dia punya jajahan. Okey. Kemudian bahagian selatan dan timur Sulawesi dan juga Kepulauan Maluku punya luas dia punya jajahan kerajaan Majapahit pada masa itu. Jadi hari ini menjadikan Majapahit ni sebagai pusat perdagangan pada abad ke-14. Jadi kemudian kematian Patih Gajah Mada ni dan serangan daripada kerajaan Demak pada tahun 1478 menyebabkan kerajaan Majapahit ni menjadi
lemah. Majapahit ni dia punya cerita dia pendek je, macam tu je. Tapi kamu kena tahu kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Dan yang seterusnya adalah kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua ni di mana? Kerajaan Kedah Tua ni di sini di Tanah Melayu lah. Dan sekarang dipanggil apa? Sekarang dipanggil Kedah lah. Okey, Kedah Tua ni dia bermula dengan pelibatan masyarakat di kawasan Guar Kepah yang menjalankan kegiatan perdagangan. Dia mula dia berdagang antara mereka je. Lepas tu dia ada hubungan dengan pedagang luar di kawasan Sungai Mas. Okey, jadi pada peringkat awal kerajaan Kedah Tua ni dia pusat kerajaan dia adalah di Sungai Mas dan Pangkalan Bujang. Ni selalu ada ditanya dalam soalan. Jadi kewujudan kerajaan Kedah Tua ni diperkukuhkan lagi dengan catatan golongan agama dan juga pedagang dari India. Maknanya ada bukti penemuan catatan daripada golongan-golongan agama dan pedagang dari China, India dan Arab Parsi. Jadi kalau mengikut sumber Cina, mereka menamakan Kedah Tua ni sebagai Ciaca. Ni kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Manakala kalau ikut sumber dari India dan Arab, mereka merujuk Kedah Tua ni sebagai Kataha dan juga Kalahba. Ni kamu kena tahulah. Kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, jadi masa bila kerajaan Kedah Tua ni masyhur? Kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ni dikaitkan dengan kepesatan kegiatan perdagangan di kawasan Lembah Bujang. Jadi ada pedagang dari timur dan barat datang untuk menjalankan kegiatan perdagangan dengan penduduk tempatan dan juga pedagang luar yang lain di kawasan Lembah Bujang ini. Jadi seiring dengan kemajuan perdagangan di kawasan kerajaan Kedah Tua ni, dia turut menjadikan juga Kedah Tua ni sebagai pusat keagamaan bagi agama Buddha. Ini pun selalu ditanya dalam soalan. Okey, jadi kemasyhuran kerajaan Kedah Tua ni dia menyebabkan kerajaan Sriwijaya yang tadi, kerajaan Sriwijaya ini dia tertarik dan kemudiannya dia cuba untuk menguasai Kedah Tua. Namun serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 telah melemahkan kegiatan perdagangan di Kedah Tua. Jadi kerajaan Kedah Tua ni mula mengalami perubahan pemerintahan pada abad ke-7 apabila munculnya pengasasan Kesultanan Kedah yang memulakan kerajaan baru di Kedah. Tu kamu kena tahulah, kadang-kadang ada ditanya dalam soalan. Okey, kalau kamu tengok pada muka surat 13 yang atas ni adalah bukti penemuan beberapa buah candi di kawasan Lembah Bujang yang menunjukkan kewujudan kerajaan Kedah Tua pada suatu ketika dahulu. Ni mungkin candi lah ni. Candi kawasan candi. Candi ni tempat beribadat lah pada masa tu. Okey, seterusnya kerajaan Gangga Negara. Kerajaan Gangga Negara ni kalau ikut kajian arkeologi dia muncul pada abad ke-6, tapi kerajaan Gangga Negara ni dia telah berfungsi sebagai pusat pelabuhan sejak awal abad ke-5. Jadi menurut sumber tradisi pengasas kerajaan Gangga Negara ni adalah Raja Ganji Sarjuna. Tapi kalau ikut pendapat lain, ada yang menyatakan bahawa kerajaan Gangga Negara ni dibuka oleh Raja Khmer dari Kemboja. Jadi ada dua pendapat lah. Jadi pada peringkat awal kerajaan Gangga Negara ni adalah di Pangkalan. Okey, masa bila kerajaan Gangga Negara ni masyhur? Dia masyhur bermula pada abad ke-9. Jadi sejak pada abad ke-5 kerajaan Gangga Negara ni selalu dikunjungi oleh pedagang-pedagang luar kerana
kawasan di dalam kerajaan Gangga Negara ni dia ada kaya dengan pelbagai hasil bumi seperti emas dan juga biji timah. Jadi mendorong kepada pedagang-pedagang luar untuk datang. Ini selalu ditanya dalam soalan. Jadi nak jadikan cerita, kerajaan Gangga Negara ni dia berjaya mempertahankan kedaulatan dia daripada serangan kerajaan Sriwijaya pada 850 Masihi. Jadi kepesatan kerajaan Gangga Negara ini pun turut menarik minat kerajaan Sriwijaya untuk menguasai dia. Tadi kerajaan Sriwijaya dia menguasai Kedah Tua. Ni dia nak takluk juga Gangga Negara, tapi Gangga Negara ni berjaya mempertahankan kedaulatan dia daripada serangan Sriwijaya. Jadi kerajaan Gangga Negara ni dia mula lemah pada apabila serangan tentera Chola dari India pada tahun 1025 dan serta-merta memusnahkan pelabuhan Gangga Negara. Okey, setakat itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi kita akan teruskan lagi untuk subtopik 1.4 pada kelas yang akan datang. Kepada pelajar cikgu, sila lengkapkan tugas yang telah cikgu berikan. Jika anda faham dan berminat dengan video cikgu, jangan lupa like dan subscribe, juga share video cikgu ini, sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Terima kasih. Bye bye.